saya Rewati anak perempuan Segep, matching number H21A3060 ingin membentangkan tentang sinopsis filem Zindagi Nami Lagi Dobra. Zindagi Nami Lagi Dobra adalah sebuah filem drama komedi Bollywood yang mengikuti kisah tiga sahabat baik, Kabir, Imran dan Arjun. Mereka berkawan sejak zaman universiti tetapi terpisah dan sibuk dengan kehidupan masing-masing. Kabir yang telah bersetuju untuk berkahwin mencadangkan percutian selama 3 minggu ke Sepanyol bersama sebelum perkahwinan. Imran pada mulanya, Imran dan Arjun bersetuju untuk pergi bersama dan mempunyai pengalaman yang tidak dapat dilupakan. Perjalanan ini bukan sekadar pengembaraan fizikal, ia menguji persahabatan mereka dan memaksa mereka untuk menghadapi ketakutan dan kelemahan masing-masing. Sementara itu, mereka terlibat dalam pelbagai aktiviti menyeronokkan seperti terjun udara, berbasikal bukit, menyalah raki dan melukis. Mereka juga bertemu 3 wanita menawan yang memberikan kehidupan mereka persepsi baru. Terima kasih. Yang pertama adalah pencarian makna hidup. So, filem ni mengikut kisah 3 sahabat yang memulakan perjalanan road trip yang membawa mereka melalui pengalaman hidup yang mencabar. So, proses pencarian dan pencerapan diri mereka dalam merangsang pertanyaan mengenai makna hidup, tujuan dan hakikat keberadaan manusia ini berkaitan dengan pertanyaan ontologi tentang tujuan hidup dan bagaimana kita memahami peranan kewujudan kita di dunia ini. Sekian, terima kasih. Hai semua, nama saya Tarnesh Analaki Mohan. My matric number is H21A2714. So, antara ontologi yang terdapat dalam filem ini adalah pengalaman dan wujud. Ontologi pengalaman dan wujud filem ini menekankan pentingnya mengalami dan menjalani hidup sepenuhnya. Melalui pengalaman dan perjalanan mereka, iaitu watak-watak dalam filem tersebut berinteraksi dengan alam semula jadi dan berhadapan dengan pelbagai situasi hidup. Yang ni menggambarkan konsep ontologi tentang wujud, bagaimana mereka ataupun watak-watak ini berhubung dengan dunia fizikal dan sosial di sekeliling kita. Ini merupakan mereka berinteraksi dengan alam semula jadi dan untuk menggambarkan mereka mencintai alam sekitar. Isi yang ketiga adalah konsep waktu. So, dalam ontologi konsep waktu, salah satu tema utama filem ini adalah pemahaman tentang kepentingan menghargai setiap detik dalam hidup. So, hal yang dikatakan masa itu emas. So, filem ini menyentuh isu bagaimana kita menggunakan waktu yang terhad dalam kehidupan kita dan memberikan refleksi tentang perspektif ontologi mengenai hubungan kita dengan waktu-waktu dan keberadaban kita dalam konteks yang terhad. Ini merupakan filem ini menggambarkan masa itu emas adalah penting untuk kehidupan kita. Aspek epistemologi yang pertama di dalam filem ini adalah pengalaman dan pengetahuan diri. Filem ini mengisahkan tentang 3 orang sahabat yang memutuskan untuk mengembara ke seluruh Sepanyol dan menghadapi cabaran yang mengubah pandangan hidup mereka. Proses ini membolehkan mereka memahami diri mereka dengan lebih mendalam dan mendapat pengetahuan baru tentang kehidupan. Aspek ini menekankan kepentingan pengalaman dan introspeksi sebagai cara menimba ilmu tentang diri kita dan dunia di sekeliling kita. Assalamualaikum, nama saya Siti Hawini binti Abdullah. Nama matrik saya H21A2658. Seterusnya adalah kepercayaan dan ketidakpastian. Dalam perjalanan mereka, watak utama terpaksa berhadapan dengan ketidakpastian dan juga mengambil risiko. Ia menimbulkan persoalan tentang kepercayaan dan pengetahuan yang mungkin tersembunyi dalam tindakan kita. Bolehkah kita menimba ilmu baru melalui pengalaman yang belum pernah kita alami, dan bagaimanakah kita boleh menentukan apa yang patut dipercayai dan apa yang tidak patut dipercayai. Dan yang terakhir adalah pengetahuan dan kepentingan pribadi. Filem ini juga menimbulkan persoalan tentang bagaimana kita memperoleh pengetahuan dan sejauh mana pengetahuan itu bergantung kepada kepentingan pribadi kita. Watak utama belajar mengenali perasaan dan juga keperluan mereka sendiri dan menerima bahawa pengetahuan yang mereka ada mungkin terhad oleh pengalaman mereka sendiri. Hal ini mungkin menimbulkan persoalan tentang objektiviti pengetahuan dan sama ada kita mampu memahami realiti objektif di luar pandangan subjektif kita sendiri. Jenis etiologi yang pertama
ialah etika. Etika ialah membahaskan secara kritis dan sistematik masalah-masalah moral. Aspek etika terdiri pada dua, iaitu tingkah laku dan norma gaya hidup. Tingkah laku dalam filem ini ditunjukkan melalui perbuatan 3 orang sahabat yang menjadi perhatian penonton kerana sikap mereka yang sentiasa mencuba aktiviti mencabar untuk membuat rasa takut dalam diri mereka. Sebagai contoh, 3 orang sahabat ini mencuba aktiviti scuba dan terjun udara. Yang kedua, norma gaya hidup yang ditunjukkan dalam filem ini menggambarkan tentang kehidupan seseorang dalam alam pekerjaan. Sebagai contoh, Arjun Saluja merupakan seorang broker kewangan terkenal di London. Arjun juga merupakan seorang yang kuat bekerja kerana semasa bercuti bersama sahabatnya dia tetap melakukan kerja. Aksiologi ilmu juga merupakan suatu aspek yang membincangkan mengenai teori nilai, kira nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Pertama sekali, sikap Arjun bekerja untuk menambah kemahiran diri. Dalam filem ini, Arjun merupakan seorang yang berpengetahuan tinggi di antara mereka bertiga. Justru itu, sifat Arjun yang workaholic dan prinsipnya yang ingin bekerja sehingga umur 40 tahun. Sikapnya itu membuatkan dia menjadi seorang yang berkemahiran dan mempunyai ilmu yang tinggi dalam pekerjaan yang dilakukannya. Seterusnya, saling menghormati dan menyayangi antara satu sama lain. Imran dan Arjun menghormati keputusan permohonan maaf Salman, iaitu ayah kandung Imran, yang telah meninggalkan Imran dan ibunya sebelum Imran dilahirkan. Selain itu, persahabatan mereka bertiga dari kecil lagi menyebabkan Arjun akur untuk meneruskan perjalanan mereka ke Spanyol. Akhir sekali, tidak mengenal erti putus asa dan berani menyahut cabaran. Contohnya, Arjun yang aquafobik berani mencuba untuk melakukan aktiviti menyelam dengan bantuan Laila sehingga berjaya mengatasi ketakutannya. Oleh itu, jelaslah bahawa aksiologi ilmu juga bersifat subjektif, yang mana ilmu itu tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasai dan diamalkan dalam kehidupan seharian. Cadangan yang diusul adalah seperti filem yang dikaji haruslah tidak terlalu panjang atau menyusur untuk menyampaikan sesuatu topik. Contohnya, di dalam filem Zindagi Na Milagi Dabora, topik yang diberitahu oleh kawannya terlalu panjang sehingga membuatkan penonton tertunggu-tunggu. Dan yang kedua adalah singkatkan perkara yang ingin diceritakan di dalam satu masa. Contohnya, terdapat babak di dalam filem ini yang ingin diceritakan kepada kawan-kawannya tentang sesuatu kejadian, tetapi banyak aksi lain di dalam bahagian yang ingin diceritakan. Kesimpulannya, kita mestilah menghargai detik-detik waktu bersama dengan kawan kita agar dapat mencipta satu memori yang boleh disimpan bersama. Di dalam movie Zindagi Na Milagi Dabora, 3 sahabat memulakan perjalanan yang membawa mereka melalui pengalaman hidup yang mencabar, proses pencarian dan pencerapan diri mereka merangsang pertanyaan mengenai makna hidup, tujuan dan hakikat keberadaan manusia. Ini berkaitan dengan pertanyaan antologi tentang tujuan hidup dan bagaimana kita memahami peranan dan kewujudan kita di dunia ini. Perkara yang dilakukan ini dapat dijadikan kenyataan selepas salah seorang daripada mereka bertunang.